ramai di kalangan kita tidak mengenali individu yang bernama Abdul Wahid bin Ahmad. Namun, apabila disebut nama Wahid Sateh, pasti kita akan terbayang lakonannya yang lucu di layar perak. Dilahirkan di Inderagiri, Riau, Sumatera pada tahun 1930, seniman berbakat besar ini telah bergiat di dalam dunia lakonan sejak tahun 1950-an lagi. Sebelum terjun ke dalam bidang lakonan, beliau pernah bekerja sebagai pengemudi kapal dari tahun 1945 sehingga awal 1954. Menurut satu temu bual, Wahid Sateh menyatakan bahawa penglibatannya di dalam dunia lakonan adalah dengan tidak sengaja. Beliau mula bekerja sebagai penolong pelukis di studio Cathay Keris sekitar tahun 1954. Ketika itu beliau banyak menolong seorang rakan yang bernama Tibabjan untuk melukis serta membuat set untuk penggambaran filem. L. Krishnan adalah orang yang bertanggungjawab untuk membawa Wahid Sateh ke dunia lakonan. Beliau telah mengambilnya berlakon sebagai pelakon tambahan menerusi filem Pertukangan 1954. Ketika itu, Wahid Sateh menjadi salah seorang konco watak kro. Di dalam filem tersebut, beliau perlu melakukan beberapa babak pergaduhan. Nama beliau mula dikenali selepas membintangi filem Patuh pada Takdir pada tahun 1957. Di dalam filem itu beliau memegang watak sebagai Wak Sateh. Oleh kerana wataknya itu berjaya memikat hati para penonton maka sehingga kini beliau dikenali dengan nama Wahid Sateh ataupun SM, singkatan kepada Sateh Man, Wahid. Populariti Wahid Sateh semakin meningkat pada penghujung tahun 1950-an sehingga awal 1960-an. Beliau sering diberi peranan utama di dalam filem-filem terbitan Cathay Keris seperti Sateh Rasa Sayang A, Cik Mamat Parang Tumpol, dan Badang. Wahid Sateh pernah diberi gelaran Jerry Lewis of Malaya, Lewis of kerana gaya lakonan serta mimik muka beliau mirip kepada pelawak itu. Wahid Sateh juga boleh dianggap sebagai poster boy untuk syarikat Cathay Keris kerana sering menjadi tumpuan pelawat di studio. Beliau juga sering menjadi penghibur di majlis-majlis utama anjuran Cathay Keris dan selalu dihantar ke Festival Filem Asia Pasifik mewakili delegasi Malaya dan Singapura. Ketika berkunjung ke Festival Filem Asia Pasifik ke-8 di Manila pada tahun 1961, filem lakonannya Cik Mamat Parang Tumpol telah memenangi anugerah filem komedi terbaik di festival itu. Ia merupakan kejayaan terbesar seniman Wahid Sateh sepanjang menjadi bintang filem. Seniman Wahid Sateh atau nama sebenarnya Abdul Wahid Ahmad masih kekal sihat di usia 98 tahun. Gelaran Wahid Sateh itu diberikan mendiang Lok Wan To, pemilik pertubuhan Cathay Keris, dan digunakan sejak beliau berlakon dalam filem Pontianak bersama seniwati Maria Menado yang mendapat kutipan pecah panggung. Dalam filem itu, Pak Wahid memegang watak sebagai penjual sate yang diganggu Pontianak. Kerana lakonan mantapnya di dalam filem itu, Lok Wan To memintanya menggunakan nama Wahid Sateh. Pada mulanya Pak Wahid enggan kerana nama bapanya bukan Sateh, namun pengurus tersebut memujuknya agar menerima gelaran sehingga Lok Wan To memberi $200, barulah Pak Wahid bersetuju menggunakan nama Wahid Sateh dan nama itu memberi tuah kepadanya sehingga dapat memenangi beberapa anugerah trofi filem antarabangsa. Abdul Wahid bin Ahmad mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Geylang selama 4 tahun dan Sekolah Inggeris selama 2 tahun. Selepas Perang Jepun, Wahid bekerja sebagai kelasi kapal dan telah berlayar di banyak negeri di Nusantara dan Eropah. Selama 9 tahun, beliau di zaman remajanya sering menjelajah dunia. Selepas itu Wahid bekerja sebagai penolong pelukis dengan Keris Films dalam filem Buluh Perindu. Beliau juga turut berlakon sebagai ekstra. Selain dari itu, Wahid juga menganggotai kumpulan muzik Chenni Rat sebagai penyanyi lagu-lagu lawak.
Selepas berlakon dalam beberapa buah filem sebagai ekstra, apa yang melonjakkan nama beliau apabila ketika itu lagu pop, kebanyakan remaja masa itu demam, lagu pop Ye melanda Singapura, Wahid juga tidak melepaskan peluang menunjukkan bakat beliau menyanyikan lagu-lagu berentak demikian. Beliau menggunakan nama Wahid dan diiringi oleh band The Blue Beats. Kalau tidak kerana filem Pontianak, Wahid Sate kekal sebagai kelasi kapal, beliau menyingkap kisah silamnya bermula sebagai pelakon. Karya lakonan Pak Wahid bermula ketika bekerja sebagai tukang cat dan pelukis di studio Cathay Keris. Di sebalik tugasnya sebagai tukang cat, sifat humor yang dimiliki menarik minat pengarah L. Krishnan sebelum menawarkan beliau berlakon. Filem Pontianak yang diterbitkan pada tahun 1957 adalah filem pertama lakonannya yang telah menjulang namanya sebagai pelakon, malah kejayaan filem itu juga telah melenyapkan nama sebenarnya Wahid. Ketika filem ini ditayangkan, selama 3 bulan, ia berjaya mengalahkan filem Hollywood, Samson and Delilah, cerita Pak Wahid sambil ketawa kecil, ketika membuka sejarah hidupnya sebagai seniman studio Cathay Keris, yang cukup popular pada era 1950-an sehingga tahun 1970-an, bermula dari Pontianak, satu demi satu filem, beliau lakonkan dengan memegang watak utama antaranya, Sumpah Pontianak, Mamat Parang Tumpul, Badang, dan Naga Tasik Cini, berjaya mengekalkan popularitinya sebagai pelakon dengan gaji bulanan sebagai residen artis sebanyak RM1,000. Filem terakhir lakonannya ialah Senario XX yang diterbitkan Grand Brilliance Sendirian Berhad pada tahun 2005. Bakat dan kebolehan Wahid Sate bukan setakat berlakon dan meniru suara burung, ayam dan pelbagai lagi, malah setiap kali membuat persembahan pentas. Beliau lebih suka meniru gaya pelakon komedi Hollywood, iaitu Jerry Lewis sehingga beliau digelar Jerry Lewis Malaya. Kebolehannya itu telah menarik minat. Seorang pengarah dari Hollywood, pepatah Melayu ada berkata, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tak siapa yang tahu. Namun bagi seniman legenda, Wahid Sate, beliau tidak pernah sekalipun menyesali takdir hidupnya. Betapa tidak, jika sebelum ini kita pernah diberitahu mengenai Allahyarham seniman Ibrahim Pendek. Dari studio Malay Film Productions, MFP, merupakan satu-satunya artis Melayu berpeluang berlakon filem Hollywood pada tahun 1962. The Spiral Road bersama mendiang Rock Hudson. Namun tahukah anda Pak Wahid juga pernah ditawarkan berlakon di Hollywood? Bagaimanapun nasib tidak menyebelahi beliau, apabila 2 minggu sebelum berangkat ke Hollywood, produser yang menawarkannya berlakon meninggal dunia sebelum beliau sempat ke sana. Sudah bukan rezeki saya tetapi, saya tidak menyesal hasrat untuk melebarkan sayap saya ke sana tidak kesampaian, cerita Pak Wahid. Menurut beliau, semuanya bermula apabila produser dari Hollywood berkenan dengan personaliti beliau yang suka meniru gaya Jerry Lewis. Saya suka tengok gambar Jerry Lewis dan kemudian saya membuat persembahan pentas tetapi dengan style sendiri. Disebabkan kemampuannya meniru gaya Jerry Lewis, dengan gayanya tersendiri, setiap kali membuat persembahan one-man show, beliau digelar Jerry Lewis of Malaya. Produser Cathay Organisation ketika itu, Lok Wanto, sendiri memberi jaminan untuk menemani beliau ke Hollywood, Wahid Sate, dalam 2 karakter berbeza. Pak Wahid, ayah kepada 6 orang anak, dan datuk kepada lebih daripada 16 cucu, ketika menceritakan pengalamannya sebagai pelakon berkata, berlakon dalam filem pertama Pontianak, bersama seniwati Datuk Seri Maria Menado, pada tahun 1957, adalah hadiah bermakna dalam hidup saya. Ia bukan sahaja membuka lembaran baru dalam hidup saya, malah filem berkenaan telah meletakkan populariti saya di kelas tersendiri. Wahid yang telah berlakon lebih 30 filem sepanjang perjalanan hidupnya sebagai anak seni, sampai saat ini tidak dapat melupakan apabila Allahyarham Datuk S. Rumaino menawarkan beliau berlakon filem Badang, sambil berkata, sebenarnya waktu itu Allahyarham sudah menjalankan uji bakat terhadap 22 orang, tetapi kabarnya semuanya tidak sesuai.
Allahyarham mahukan seorang yang kurus dan tinggi, dan baginya saya paling sesuai. Pada mulanya saya menolak, tetapi akhirnya saya terima. Saya diberitahu badang ini bukan cerita dongeng, malah kuburnya panjang dan masih ada di Indonesia. Ketika itu, sampai saat ini setiap kali orang bertanya mengenai filem badang, ada dua perkara yang saya ingat. Pertama tentang muntah yang badang makan, sebenarnya hanyalah kuah dari roti canai, dan yang paling mengerikan ialah sungai, lokasi di mana badang memakan muntah, sebenarnya ada buaya. Saya hanya tahu tentang buaya selepas penggambaran berakhir. Selain berlakon, Pak Wahid Sateh boleh meniru suara haiwan, antaranya ayam dan burung, yang mana beliau dapat ketika menjelajah ke Afrika, dan suaranya sering digunakan sebagai latar belakang filem-filem tertentu terbitan Cathay. Bukan itu sahaja, malah beliau juga boleh melukis dan halus dalam menghasilkan kerja tangan yang kini tersimpan kemas di rumah berkenaan. Ketika usia saya 16 tahun, saya bekerja sebagai kelasi kapal dan saya sudah merantau ke seluruh dunia. Ketika itu tugas hakiki saya menyelam dan membuka tali pukat yang terbelit pada kipas kapal ketika berlayar. Disebabkan itu, sehingga hari ini telinga kiri saya tidak boleh mendengar lagi apabila ditanya, andai kata tidak berlakon, apakah kerja pilihan beliau? Tanpa teragak-agak Pak Wahid berkata, jika tidak kerana filem Pontianak, saya akan kekal sebagai kelasi kapal sehingga usia bersara.